Diagram 1 shows mineral cell absorption to obtain nutrient by plant. Okay, soalan dia, state the nutrient absorbed by plant. Okay, first yang kamu akan terfikir, kamu akan sebut nutrient apa? Nitrogen. Nitrogen. Nitrate boleh, nitrogen boleh. Boleh juga kamu sekalikan oksigen. Sebab dalam NO3 tu dia ada nitrogen, elemen nitrogen dengan elemen oksigen. Classify the nutrient name in A1 according to quantity required by the plant. So nutrient ni ada dua kan, satu makro dengan mikro. So nitrogen masuk dekat mana? Macro. Okay, makronutrient Okay. Next, explain the effect of nutrient deficiency named in A1, which is nitrogen, on the growth of plant. So untuk soalan macam ni, kita kena jawab dulu soalan dia. Effect on the growth of plant tu dulu. So the plant has stunted growth. Klorosis tu hampir semualah. So macam kalau tak ingat kan, klorosis boleh lah kamu letak. So klorosis tu apa? Leaves warna kuning tu. Warna kuning. Dia daripada perkataan apa tu kamu rasa? Chlorophyll. Daripada chlorophyll. Okay, dia lack of chlorophyll so that dia jadi chlorosis. Iaitu dia punya leaves dia yellowish in colour. So that bila dia lack of chlorophyll, maka dia punya photosynthesis proses pun dia akan jadi low lah. Untuk nutrient deficiency ni, hampir semua nutrient akan menyebabkan chlorosis. Jadi kalau macam tak tahu tu, biasanya kamu letak je chlorosis tu macam kita kata trilak lah. Tapi kalau kamu hafal, itulah yang terbaik sekali Kamu semua ni siapa yang dah bersiap ni? Cuba angkat tangan sikit, siapa yang dah bersiap sebenarnya ni? Semangat sangat nak keluar ni. Belum ya. Belum lagi. Habis bila nak mandi ni? Ya Allah ya Tuhanku. Kata Tengah nak kelas keluar. nanti mandi aku. Tengah kelas payung sampai tu mandi Tak, fokus dulu cikgu. Kata nak keluar cepat, tak nak matahari. Cikgu ingatkan sebelum kelas payung dah mandi. Ya Allah, baru bangun pun ada. Tak apa. Kita buat yang mana boleh Seterusnya soalan dia name X. Okay, ni apa ni? X ni apa? Root hair. Okay, root hair cell. Zaman cikgu belajar dia, cikgu buat tissue culture, memang selalulah cikgu punya sel tu dia jadi macam ni lah, dia jadi root macam ni. Sebab dia macam adapt sendiri tau dengan surrounding, dia keluarkan sendiri dia punya hair tu sebab dia nak increase surface area untuk absorption of nutrient dengan water kan. So yang ni kita panggil root hair cell ke, semua betul. State the tissue involved in the transport of nutrient absorbed by X. Dah banyak kali dah kita bincang, iaitu Xylem lah. Okay, nutrient dia absorb dari bawah daripada soil. Okay, so ini adalah soalan yang mudah je ni tentang plasma membrane. So kalau kamu tengok kat sini kita ada region P, okay, dan juga region Q. Tengok dia punya gambar ada water molecule, yang besar ni ada sucrose molecule. So kita dah bincang dah sebelum ni, sekiranya ada selective permeable kat sini, okay, dia punya adaptation dia sama macam plasma membrane. Okay, dia allow only the small molecule pass through. So kalau sucrose molecule ni kategori bukan small dia kategori large molecule. Unless dia tukar glucose. Kalau glucose, small molecule. So kita tengok dia punya molekul dia kat sini sucrose, dia large molecule, maka dia tidak boleh pass through the selectively permeable membrane yang ada kat sini. Okay, what is characteristic of selectively permeable membrane? Kat sini dia ada based on diagram 2.1. Yang kat sini yang dia jadi soalan ni, dia bukan exactly sama macam jawapan dalam buku. Sebab dia dah spesifik, kena tengok diagram, baru kamu boleh jawab jawapan yang tepat lah. Okay, cuba tulis sikit jawapan. Dah jauh dah kamu buat kat atas ni. Permeable to water molecule. Okay, tak lengkap tu. Apa yang menyebabkan kita kata dia memilih tu? Only, okay, ni Adam Basri ni macam kita kata boleh lah sebab dia kata ada kataan only ni, permeable only to water. Tapi water pula tak tambah molekul. Baiknya water molecule lah. Sebab okay, Alia Iman ni betul lah, ini yang kita nak sebab ini yang kita nampakkan dia selektif. Sebab dia hanya allow water molecule but not to sucrose molecule. So jawapan dia kena specific to the diagram. Yang ni allow only water molecule but not sucrose molecule. Which region is hypertonic? Okay, hypertonic obviously Q lah sebab dia high sucrose molecule but low in water molecule. Because Q has low water potential pun boleh. Kalau nombor 3 tu kita kata high concentration of solute, salah ke kalau dia minta based on diagram?
Dia memang kena kata solute tu apa. Solute dia adalah sucrose molecule. Dia akan reject kalau hanya kamu kata high concentration of solute. Dia nak student tu memang relatekan dengan diagram, dia nak jawab spesifik. Kalau jawab high osmotic pressure, High osmotic pressure macam boleh. Sebab dia sama je tu. High osmotic pressure sama juga high solute. Kita pergi pada soalan seterusnya adalah after 20 minutes an equilibrium is achieved between region P and Q in the process which occur osmosis. So yang ini seterusnya kita pergi kepada balsam species the first day and second day after being planted in mangrove swamps soil. So apa keistimewaan mangrove swamp soil ni? Ada banyak salt. Okay, high salt. Okay, dia kata explain the chain of plant condition in diagram 2.2 ni. Boleh tak kamu bagi jawapan? Cikgu nak check. Macam Faiz punya jawapan ni, the mangrove soil has a high concentration of salt. This make the soil hypertonic toward the plant cell. Okay, kita nak cerita pasal hypertonic, hypotonic, isotonic. Dia sebenarnya adalah antara between one solution to another solution. Dia mesti solution. Dia bukan daripada solid to solution. Dia mesti antara perbezaan two region of solution. Jadi dekat sini sebenarnya macam jawapan Faiz ni, dia masalah dekat sini, this makes the soil hypertonic. Bukan soil yang hypertonic. Dekat sini, this make the soil water hypertonic toward the plant cell. Water yang dalam soil tu yang jadi hypertonic. Hypertonic tu adalah the solution yang ada dalam soil. So kat sini the soil water tambah kataan this make the soil water hypertonic toward the plant cell. Okay, ni betul toward the plant cell. Mesti ada kataan cell This causes water to diffuse out of the cell through osmosis, making the plant lose water, thus making it wilt. Okay, ni semua betul ni. Tadi je yang cikgu komen tu, dia tak ada perkataan soil water. Okay, Shazril, the plant begin to wilt, betul. This is because the high concentration of mineral salt in swamp soil is hypertonic. Ni pun sama Swamp soil water. In swamp soil water is hypertonic to the cell set of root hair cell. Ni semua betul dah. Okay, soil is more hypertonic. Sama juga Adil soil water. Ni satu lagi tambah root hair cell. Adil jaga Adil, kataan cell tu penting. Water from root cell diffuse out to soil via osmosis. Plant cell lose turgidity, plant will wilt, death come. Tak ada perkataan plasmolyze. Ni pun tak ada plasmolyze juga. Okay, plant cell, plasmolyze, the plant wilt. Okay, Azra, soil water juga. This is because soil water is hypertonic to the apa? Tak boleh hypertonic habis macam tu je. Hypertonic terhadap apa? Plant cell. Okay. Raja, diffuse out from balsam plant cell. Kita tinggal kataan cell kat sini. Nampak macam kataan satu-satu kataan tu dia penting untuk menentukan kamu dapat markah ataupun tidak. So kalau cikgu ulang balik dia penjawapan yang betul, mangrove swamp soil water is hypertonic to the plant cell. Then water diffuse out from plant cell by osmosis. The plant cell are plasmolyzed. The plant will. Okay, soalan nombor 3. Berapa kali dah kita dah bincang pasal triglyceride ni. Triglyceride ni adalah daripada fatty acid and glycerol. Okay, fatty acid yang mana? Why? Fatty acid ada 3. So tengok ada 3, so this one is fatty acid. And ini adalah glycerol, so dia akan membentuk triglyceride iaitu sejenis lipid. Okay, terangkan proses Kena bagi tahu bilangan dia. Nama proses dia adalah Condensation. Okay, how many? Okay, kena bagi tahu 1 molecule of glycerol combined with 3 molecule of fatty acid and form 1 molecule of triglyceride. And Involves the removal of water molecule. okay, very good. And remove 3 molecule of water. Kalau berkait dengan plasma membrane ni, dia biasa tanya pasal phospholipid bilayer ni, kepala, head and tail. Lepas tu suka tanya ni, ke kolesterol ni Kolesterol ni dia menambahkan flexibility of the plasma membrane so that the plasma membrane tu dia tak jadi too rigid lah. So bila dia tidak ada, dia akan jadi less flexible, more fluidy ataupun less dynamic, more rigid ataupun jadi more static. Ataupun the plasma membrane become less strong ataupun weak, dan boleh juga kita kata more permeable to water soluble molecule.
So itu adalah antara kesan sekiranya kita punya plasma membrane lack of cholesterol. Jadi ini yang kita kata kolesterol tu bukannya benda yang buruk pada badan. Salah satu kolesterol ni dia sangat penting untuk pembentukan setiap sel kamu. So sel kamu tu plasma membrane dia mesti ada kolesterol. Tapi janganlah pula sampai kolesterol yang berlebihan. Kan kita dah belajar juga kolesterol dua jenis bad and good cholesterol. So ini kita cerita tentang inheritance. Inheritance ni menunjukkan tentang flower. Diagram 4.1 shows the cross of Magnolia grandiflora plant, purple flower with Magnolia grandiflora plant, white flower. Half of the offspring produce a purple flower while the other half produce white flower. Okay, disebabkan white flower dia dah bagi kat sini dia punya parental genotype dia adalah B kecil and B kecil. Okay, so kat sini purple flower dia boleh jadi salah satulah antara dia jadi homozygous dominant ataupun dia boleh jadi heterozygous So kat sini jawapan dia apa? B besar, B kecil. Okay, macam mana kamu boleh identify dia B besar, B kecil? Based on the production dia. Based on dia punya production dia, production of dia punya offspring So offspring dia ada bercampur. Okay, sekiranya kat sini B besar dengan B besar, apa hasil offspring dia? Like a whole thing purple flower. Okay, very good. Kat sini pun dia dah ada dah ni, B besar, B kecil So bila kita nak buat Punnett square, kita akan pecahkan genotype ni akan jadi satu-satu. Proses apa bila dia nak memisahkan genotype tu? Meiosis, cikgu. Okay, very good, meiosis. Okay, itu proses meiosis telah menyebabkan genotype yang impair tadi tu dia akan pecah macam ni. Okay, so kat sini B kecil, meiosis, so proses fertilization dan hasilkan offspring. Okay, based on diagram 4.1 state Mendel first law. Cikgu nak tanya orang ni, Mendel first law of segregation, Cik. law of segregation. Cikgu alang-alang tu cikgu tanya tu Mendel second law. Law of independent assortment. Okay, very good. First law of segregation. Inilah dia. Yang daripada satu genotype ni dia akan pisah jadi dua iaitu berlaku meiosis. So setiap gamet akan hanya bawa satu sahaja daripada setiap pair of genotype. Kalau misalnya kita cerita pasal human kan, sperm tu tak tahu sperm tu dia akan carry allele yang mana satu. Nama law dia kamu kena bagi tahu law of segregation. Tapi yang ni tak boleh, ni satu markah je. Tak boleh bagi tahulah law of segregation, tak diterima. So kita kena terangkan je lah. Okay, dia kata sebabkan based on diagram 4.1 state Mendel first law, the flower colour characteristic is controlled by a pair of allele which are B besar and B kecil which are capital B and small b. Only one of the allele pair is inherited in a gamete. Satu sahaja yang akan setiap gamete bawa. Itulah nama dia law of segregation. Sangat jarang bincang. So ini kalau gambar yang ini dia adalah menunjukkan tentang lymphatic system. Dia lymphatic system ni biasanya sinonim dengan apa? Immunity. Immunity, very good. Immunity lagi? Tissue fluid you. Tissue fluid boleh. Transportation of fatty acid and glycerol. Yang ni boleh Syazrin, yang ni lebih kepada digestive system. Apa lagi? Okay, lymphocyte ataupun white blood cell. So kat sini name P adalah lymph node. What happened to the pathogen in P? Sekiranya ada pathogen, the pathogen akan destroyed by the phagocyte ataupun lymphocyte ataupun antibody. Okay, ataupun white blood cell. Okay, sebab kat sini sebenarnya high concentration of white blood cell. Dia kata structure P undergoes swelling. Okay, swelling ni sometimes dia benda yang bagus. Dekat sini kalau sometimes dia swelling temporarily, dia maybe disebabkan oleh kamu ada berlaku infection in your body, so the production of white blood cell tu dia akan jadi increase, maka dia akan swelling temporary. Tetapi dalam kes yang soalan ni bukan yang itu dia swelling tapi the result of tissue biopsy of the structure P shows uncontrolled production of lymphocyte. Okay, yang ni dah lead kepada benda lain ni. Okay, these abnormal lymphocyte have divided uncontrollably and spread to the nearby tissue. So yang ni sebenarnya nak cerita pasal apa ni? Leukemia je. Okay, leukemia. Sebenarnya kalau kita nak spesifikkan kepada lymphocyte ni memang kita akan sebut leukemia lah. Tetapi sebenarnya dia nak relate dengan uncontrolled cell production iaitu
tumor ataupun cancer. So yang kat sini dia jawapan dia adalah it will lead to the formation of cancer ataupun formation of tumor ataupun leukemia disease. So, kalau tumor ni tumor yang mana satu ni? Malignant. Malignant. Kenapa kata malignant? Spread. Yes, dia ada perkataan spread. Very good. Ada dua jenis malignant and benign. So yang ni adalah malignant sebab dia spread to nearby tissue. Okay, very good. Tapi kalau tak yakin, tak payah tulis jenis yang mana satu. Kalau yakin baru tulis. Takut tersilap So kesan dia, tumor, cancer, leukemia pun cikgu boleh terima. Causes the cancer cell compete to obtain the nutrient from other cell ataupun from normal cell. So dia akan menyebabkan the normal cell destroyed and causes organ damage or death. So yang ni pun dah berkali-kali dah kita bincang dalam kelas kita pasal cancer ni. Cikgu nak kamu tengok dia punya keyword dia uncontrolled ni Okay, dia akan menyebabkan kita akan cerita pasal cancer lah. Seterusnya, yang ni adalah gambar. Kalau kita tengok dia ada two type of capillary. Satu capillary S. Okay, satu lagi capillary R. Yang ini dengan vessel T. So based on diagram 5.2, explain difference between capillary R and S. Okay, nama dia dulu. Capillary R ni apa? Blood capillary. Blood capillary. Okay, capillary S. Kamu panggil apa? Lymphatic capillary. Lymphatic capillary. Okay, betul. Lymph capillary ataupun lymphatic capillary. Difference. Okay, kalau kamu tengok kat sini ada gambar ni. Ini gambar apa ni? Dia punya injap. Injap. In English apa? Valve. Valve. Kita boleh cakap dekat sini, capillary R have no valve, meanwhile capillary S have valve. Okay, bila kita tanya balik, kenapa nak kena ada valve tu? To ensure one direction of blood flow. Okay, very good. Tapi bukan blood flow to ensure one direction of fluid inside of the lymph capillary. Okay, very good. To ensure the one direction of fluid ataupun lymph. Dalam ni ada lymph ataupun to prevent the backflow. Kenapa boleh berlaku backflow tu? Sebab tak ada dia punya designated pump cikgu. Boleh juga tak ada pump. Jadi bila tak ada pump, apa yang berlaku? Apa guna pump? Selalu kamu guna pump. Increase pressure cikgu. Increase pressure. Betul. Sebab kan kita punya lymphatic capillary ni dia tidak ada pump. Maka dia punya pressure very low. Very low. Very low. Thank you Is and Ryan. Okay, sebabkan dia pressure very low inside of the lymphatic capillary ni, jadi that's why dia kena ada valve. Dia ada possibility untuk berlaku backflow because the pressure is very low. Dalam blood capillary pun ada valve dekat dalam vein pun ada valve juga. Tapi yang ni nak cerita valve yang ada dekat dalam lymphatic capillary. So kalau kat sini nama dia blood capillary dengan lymphatic capillary pun boleh. Bagi nama dia pun boleh dapat differences cikgu. Sebab yang ini kan dia ada 2 markah. Kalau kamu dapat bagi lebih, bagilah lebih. Macam selalu cikgu kata kalau 2 marks tu kamu ada dalam kepala kamu ada 3 point termasuk dengan nama dia, bagilah 3 point Tapi dalam kes ni sebab dia tak namakan kan, bolehlah kot. Kalau 1 markah elak akan bagi nama lah. Dan dekat R contain blood, dekat S contain lymph. Okay, dan inside of blood, ini perbezaan blood dengan lymph ni, blood ni dia colour red. Lymph ni dia clear in colour because the blood ni dia ada red blood cell. But the lymph ni dia ada semua component of blood without red blood cell. So kamu ingat lagi tak kejadian lymph tu macam mana? Macam mana boleh adanya lymph dekat dalam lymphatic capillary tu? Dia the absorption of 15% of the tissue fluid kan. Tapi permulaan tu kenapa berlakunya ada lymphatic fluid tu? Okay, start dari blood, high pressure. Ali pun dah nak kena dah tu. Okay, high hydrostatic pressure Okay, high hydrostatic pressure at the arterial end. So bila permulaan kan heart kita pump, so dia akan berlaku the high hydrostatic pressure dekat arterial end. So that some of component of blood dia akan, apa nama perkataan itu? Some of component of blood will
Diffuse out, ada tak word lain yang lebih sesuai? Filtered out. Dia akan filtered out from the artery. Yang hanya remain di dalam artery adalah red blood cell sahaja. Ini kalau blood capillary, so dia akan duduk dekat sini. So kalau ini cell, okay, dia akan duduk in between cell, the fluid tu. So some of the fluid tu dia akan masuk pula dalam lymph capillary. Tapi nanti kemudian dia akan pulangkan semula pada blood. Diffuse dia guna kat sini, patutlah tadi Faiz gunakan perkataan diffuse. Tapi sebenarnya cikgu katakan filtered sebab bukan semua komponen dalam blood tu yang akan keluar. Sebab tu kita panggil filtered out, hanya sebahagian saja yang terkeluar. Iaitu yang lebih kecil lah, yang besar seperti red blood cell dia akan remain dalam blood capillary. Dia akan keluar, dia akan jadi tissue fluid dan later on dia akan masuk dalam lymphatic capillary. So bila dia dah duduk dekat dalam lymph capillary, nanti later on dia akan pulangkan semula ke dalam blood capillary, melalui thoracic duct dengan right lymphatic duct. So dia akan masuk ke dalam satu pintu lah yang dia akan membawa kepada blood capillary, iaitu left subclavian vein and right subclavian vein. So seterusnya bila kita pergi kepada soalan yang ini, vessel T is infected by parasite worm, Brugia species. Explain the effect flow of fluid in vessel T. Bahayanya, the tissue fluid tu kalau sekiranya dia accumulate dekat dalam body, dia tidak return kepada blood capillary semula. So kalau dia duduk di luar daripada blood capillary, dia akan menyebabkan edema ni lah, pembengkakan pada tisu. Yang lagi worse kalau dia ada berlakunya infection disebabkan oleh parasite worm, Brugia species ni, so dia akan menyebabkan elephantitis. Sekiranya ada infection daripada worm tadi tu, dia akan menyebabkan the lymphatic vessel akan block the lymphatic fluid. Lymphatic fluid tidak boleh return to the blood capillary dan dia akan menyebabkan accumulation of tissue fluid dan suffer the disease that called lymphatic filariasis ataupun elephantitis. Kalau last kali tu yang statement the patient suffers from lymphatic fibrosis tu, if we say the patient suffers from edema, salah ke? Kalau nak tulis edema, sebenarnya kalau cikgu terima sebab dia memang edema pun, tapi edema yang kategori serius lah. So kalau ini kan di parasitic infection ni, dia causes of edema, ini edema lah ni. Tapi dia dah nama satu condition lebih teruk yang kita panggil sebagai lymphatic filariasis. Soalan seterusnya biasalah, dia memang selalunya dia suruh kamu kaji kepada cell division ni dan suruh namakan. Ada tak homologous kromosom? Kalau tak ada, biasanya dia adalah mitosis. Tak ada homologous kromosom, semua in single. Yang ini pun tak nampak ada berlaku crossing over. Tak ada crossing over, yang ni pun in single, tak ada homologous kromosom. Yang ni pun dia punya hasil dia tu tak ada yang bahagian part lain-lain colour. Ingat tak, dia ada macam kadang-kadang tu part dia tu ada colour hitam sikit kat ujung macam tu. So ini tak ada. So ini kita katakan dengan yakinnya ini adalah mitosis, bukan meiosis. A draw chromosomal behavior in R. Yang ni kita akan draw dia dah tertarik lah Centromere tu tertarik oleh spindle fiber. Lagi satu gambar Tak boleh gambar sebarangan. Kalau dia ada 4, kamu kena lukis semula 4 kromosom. So yang ni dia punya kromatik dengan sister kromatik terpisah lah ni. Kromatik dan sister kromatik terpisah. 4 kromatik pergi sebelah sini. 4 lagi sister kromatik dia akan pergi sebelah sini. Okay, next. Explain how process in A1 help in wound healing. Okay, yang ini mitosis Able to explain how process in A1 iaitu mitosis help in wound healing. So kita akan pergi pada important of mitosis iaitu produce new cell and to replace or repair damaged tissue and close the wound. Hari ni semua datang. Semangat semua nak tengok gambar masuk kelas. Okay, ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada ke cikgu? Tak ada. Lepas tu SPM. SPM berapa bulan ni, ingat ke? 2. 2 sini. So 1, 2, okay, tak apa. Cikgu rasa kamu ni memang dah separuh bersedia lah sebenarnya. Cuma tambah sikit-sikit lagi baca. InsyaAllah lah nanti 2 bulan tu semua dah ready.